Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, saf kepimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, serta adik-adik dan anak-anak rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya, inayah atau pertolongannya, pada malam yang mulia ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam rangka menyambung kuliah kita di Masjid Ar-Ridwaniyah di Kuala Kangsar ini. Untuk pengajian kita malam ini, sila buka muka surat 598, Suratul Bayyinah. Surat 598, Surah Al-Bayyinah, iaitulah surah Lam yakunil ladzina kafaru, selepas surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jumpa, insya-Allah kita nak baca daripada ayat yang ke-6, baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah, ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ni. Dengan kehadiran kita dapat membaca beberapa ayat daripada kitab suci Al-Quranul Karim yang merupakan ayat-ayat yang akan kita renung, yang akan kita pelajari. Kita lihat kepada perkataan pertama. Ayat 6 tu perkataan pertama inna. Alif, di bawah dia ada hamzah, bawah hamzah ada bagi bawah kasrah. Bertemu dengan huruf nun. Atas huruf nun tu ada syaddah ataupun sabdu. Atas syaddah tu ada bagi fathah. Bunyi dia inna. Bagi orang belajar bahasa Arab, dia dengar perkataan inna tu dia faham dah. Inna di sini yufidu taukid, membawa faedah taukid, yakni penegasan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, sesungguhnya. Kalau kita terjemahkan bahasa kita bunyi apa? Sesungguhnya, penegasan. Indeed, sesungguhnya. Innal ladzina. Nah, tengok pula perkataan alladzina, alif, lam, zal, ya, nun. Alladzina. Ya, asal perkataan alladzi saja, alif lam zal ya. Kalau alladzi saja tak ada nun di belakang, sesungguhnya seorang yang, singular, mufrad. Kalau apa? Seorang sahaja. Di sini ada apa di belakang? Lepas huruf ya ada apa? Huruf nun. Alif lam zal ya nun. Penambahan huruf nun menunjukkan jamak. Singular lawan dia plural, menunjukkan ramai. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang, menunjukkan apa? Ramai. Kafaru, bukan kafaru. Kalau kafaru seorang kafir. Di sini apa dah? Lepas huruf ra jumpa waw dan alif. Kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala nak beritahu kat kita bahawa orang kafir tu seorang ke ramai? Ramai. Jadi dalam dunia sekarang ni ada lebih kurang 7 bilion umat manusia. Statistik menyatakan bahawa lebih kurang 2 bilion sahaja yang beragama Islam. Lagi berapa lagi? Lagi 5 bilion lagi non-Muslim, kafir. Nak menunjukkan kat kita ramai Islam ke ramai kafir? Ramai kafir. Innal ladzina kafaru
sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, orang-orang kafir daripada kalangan siapa? Min ahlil kitabi, orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab, iaitulah golongan al-Yahud, golongan Yahudi yang Allah Ta'ala turunkan untuk mereka kitab, nama dia kitab Taurat. Satu lagi ahli kitab juga, orang-orang Nasrani, Nasara, kitab apa? Injil. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Lepas tu wal musyrikin, dan orang-orang kafir daripada kalangan orang-orang musyrikin. Siapa dia pula ustaz? Orang kafir musyrikin. Orang kafir musyrikin ialah para penyembah berhala. Musyrikin selain daripada Allah, dia sembah apa? Dia sembah berhala. Kalau di zaman jahiliyah dahulu, sebelum perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeliling Kaabah tu, tempat kita duk pergi tawaf lah ni, dan tempat kita sa'i baina Safa wal Marwah tu, penuh dengan apa? Penuh dengan tokong-tokong ataupun penuh dengan berhala-berhala. Keliling Kaabah, di antara yang besar-besar yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran ialah Al-Lata wal-Uzza, berhala yang nama apa? Al-Lata wal-Uzza. Itu di Mekah, di Mesir banyak juga berhala-berhala. Di India banyak tak? Banyak berhala-berhala. Di Malaysia ada tak berhala? Pakcik-pakcik nak tengok berhala-berhala besar-besar pergi Batu Kif. Dari jauh kita nampak lagi. Wah, tinggi pada menara Masjid Ridwaniyah. Salut dengan mah pula, Masya Allah. Tu apa dia tu? Penyembah dia digelar apa? Musyrikin. Tu di mana? Di Batu Kif. Hak besar juga, hak tidur di mana? Di Kelantan. Hak duduk pun ada, hak tidur pun ada, hak berdiri pun ada. Kok Kangsa ni ada kata tak? Ada tak? Ada kot. Tak kata tak? Ada. Tak kecil, besar. Tak besar, kecil. Tak duduk, tidur. Tak tidur, berdiri. Wal musyrikin, penyembah-penyembah berhala, seperti mereka yang berfaham dengan fahaman-fahaman Hunud, fahaman Hindu, fahaman Buddha yang menyembah berhala-berhala itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nak pergi nampak ni, lepas tu kita slow-slow saja. Setelah Allah Ta'ala menegaskan dengan firman-Nya, inna, sesungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab, daripada golongan orang-orang musyrikin, penyembah berhala itu, barulah Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita bahawa mereka itu semua fi nari jahannama, tempat mereka kelak di akhirat ialah di dalam neraka Jahannam. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih kita untuk diberikan iman dan Islam, tak jadi orang-orang kafir. Alhamdulillah. Kalau kita tak dipilih, tak dianugerah Allah menjadi orang beriman dan Islam, sekarang ni mungkin tak duduk dalam Masjid Ar-Ridwaniyah. Kita di masjid muazzin azan maghrib tadi.
Di sana dia buat apa? Dia pukul loceng, tontang, kita pun pakai tala di sana. 3 line tali. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Na'udzubillah. Mungkin kita berada di gereja-gereja Kristian. Mungkin kita berada dalam biara-biara Yahudi. Namun Allah menganugerahkan untuk kita 2 nikmat yang paling besar yang tidak ada tolak bandingnya, nikmat al-iman wal Islam. Justru itu sekarang ini bainal maghribi wal isya, antara waktu maghrib dan isya, nah bapak-bapak, ibu-ibu, sidang muslimin muslimat sekalian sedang berada di dalam baitin min buyutillah, di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah di atas muka bumi, yaitu di dalam Masjid Ar-Ridwaniyah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Jadi Allah Ta'ala beritahu orang kapiak semua tu, jangan terasa pula, sebab kita tak termasuk dalam golongan orang kafir. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beritahu mereka itu duduk di mana? Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Bukan saya nak reka-reka, bukan saya nak cipta, tetapi semua pakat-pakat duk baca, pakat-pakat duk tengok Quran duk depan kita. Mereka itu bakal menjadi penghuni nari jahannam. Nak duduk lama mana? Allah Ta'ala jawab, apa dia? Sambung dia, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Nya apa? Neraka jahannam, kekal selama-lamanya. Maka tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tugas kita ialah sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah. Pakcik-pakcik ada banyak kawan, saya pun banyak kawan, sama-sama sekolah dulu, mungkin sama-sama satu tempat kerja. Ada yang kerja cikgu, ada yang kerja pejabat daerah, ada yang meniaga di market. Mainlah peranan untuk kita berdakwah, kita menyeru mereka untuk menerima Islam atas dasar kemanusiaan. Bila mereka ini terima Islam, jadi macam kita, insya-Allah tempat mereka bukan di dalam nari jahannam, sebaliknya berada di dalam al-jannatul na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi persoalannya, mari kita pakat-pakat muhasabah diri kita. Kita duk kawan lama dengan sahabat kenalan kita, orang-orang Cina, orang-orang India. Pernah kata pernah kita memujuk, merayu, kempen berdakwah mereka untuk menganut Islam. Inilah peranan kita, wahai sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Sekurang-kurangnya kita buat apa? Tadah tangan ke langit berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Engkau berikanlah hidayah, petunjukmu kepada kaum aku, yakni kepada teman-teman, rakan-rakan, kawan-kawan yang belum Islam, supaya mereka menerima Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum aku, kenalan-kenalan aku, sahabat-sahabat aku, kawan-kawan aku yang berbangsa Cina yang belum Islam, yang berbangsa India yang belum Islam, untuk menerima Islam ini. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu belum lagi mengetahui tentang keindahan dan kehebatan Islam. Nabi berdoa. Okey. Lalu Allah beritahu kepada kita, mereka itu khalidina fiha, di akhirat mereka kekal di dalamnya. Nya baru Hatu dhamir, ganti nama, kembali kepada siapa? Kembali kepada nari jahannam, kembali kepada neraka jahannam. Lalu di akhir ayat, tuan-tuan tengok, di akhir ayat Allah Ta'ala kata apa? Allah kata
ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika, itu dia panggil ismul isyarah. Allah Ta'ala mengisyaratkan. Dia panggil apa? Ismul isyarah. Ulaika, mereka itu semua. Siapakah mereka itu semua nama ini? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya ulaika hum, mereka itu semua, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab dan golongan penyembah berhala, golongan al-musyrikin itu syarrul bariyah. Apa makna syarrul bariyah? Seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat manusia. Allah Ta'ala menggambarkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kat kita. Kita mana? Kita yang baca Quran ni, kita yang duk berulang alik ke masjid, ke surau, mengaji, semayang berjamaah, berkuliah dan seumpamanya. Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, mereka itu semua ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu ialah syar, sejahat-jahat, seburuk-buruk, sejelek-jelek manusia. Walaupun nampak mereka kaya, walaupun nampak mereka hebat, walaupun nampak mereka ada semua-semua, tetapi Allah Ta'ala sendiri yang mengisytiharkan, Allah sendiri yang menginformasikan kepada kita, Allah sendiri yang klaim bahawa mereka itu semua adalah sejahat-jahat dan seburuk-buruk atau sejelek-jelek manusia. Boleh kawan ke tak boleh kawan dengan mereka? Boleh kawan, tapi kena beringat. Boleh kawan tapi kena beringat. Pasal bila orang jahat ni, kalau kita kawan pun kita kena buat apa? Berhati-hati, berwaspada. Dalam bahasa Arab dia panggil hadar, berwaspada. Dalam perkara-perkara yang penting-penting, contoh dalam perkara pemerintahan negara, umat Islam kena ada sensitivity dalam perkara ini. Kita tak boleh harap langsung kepada puak-puak itu kerana mereka adalah syarrul bariyah. Jangan marah kata ya. Ini Allah Ta'ala bagi tahu, dan ini adalah keyakinan kita. Ini adalah satu perkara yang wajib kita yakin. Kadang-kadang dia main lintasan dalam kepala kita, takkan kot macam tu kot. Kalau kita kata takkan kot macam tu kot, makna kita ragu dengan kenyataan Allah. Bermakna kita apa? Kita ragu-ragu lagi, duk syok lagi, duk teringin lagi. Orang tua-tua belah-belah Kedah nak kata apa? Duk terhege-hege lagi. Nak buat apa? Nak percaya sangat-sangat kepada golongan tersebut. Tak payah jawab dia. Sebab akhirnya kita akan mengalami suatu perkara yang amat menyayatkan dan menyakitkan dan menyedihkan hati kita kalau kita serahkan sesuatu perkara yang penting kepada golongan al-kufar. Karena di dunia nampak hebat, tetapi di akhirat tempat mereka ialah fi nari jahannama, berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejahat-jahat manusia. Itu tentang orang kafir. Allah Ta'ala bagi tahu tempat duduk mereka kekal di dalam neraka jahannam. Balik mai kat kita pula. Kita orang Islam, orang yang telah beriman, mai masjid, sembahyang tak tinggal. Alhamdulillah, kita ni
Ada peluang ke tak ada peluang untuk jadi ahli neraka? Kita ni yang duduk dalam masjid Melani, agak-agak ada peluang ke tak ada peluang nak jadi ahli neraka? Kita pun berpeluang juga nak jadi ahli neraka. Sekiranya kita tak berwaspada, sekiranya kita tak berjaga-jaga untuk meyakinkan perkara ini, tolong selak muka surat 560. Surah At-Tahrim, surah sebelum surah Tabarakalladzi. Sebelum surah Al-Mulk yang kita nak baca setiap malam tu, sebelum surah Al-Mulk ada satu surah nama dia Surah At-Tahrim, muka surat 560. Tengok ayat yang ke-6. Ayat 6 juga. Baris keempat dari bawah. Jumpa lagi. Malam ni kita selak apa? Selak lembaran-lembaran Al-Quran. Siang tadi selak juga. Selak Facebook. Betul tak? Kita selak Facebook macam-macam tajuk. Tajuk bekas Gubernur Bank Negara, tajuk suami bank negara hak lama, tajuk apa nama hukuman yang telah dijatuhkan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Macam-macam tajuk dah kita tengok tadi dalam Facebooknya, dalam apa nama WhatsAppnya, dalam macam-macam aplikasi yang ada dalam handphone. Macam-macam kita selak lah. Malam ni kita selak Quran. Muka surat 560, Surah At-Tahrim ayat 6, baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Cuba kita perhati ayat ni elok-elok. Tenang, lapangkan dada, ikhlaskan hati untuk kita nak ambil faham dan untuk kita nak berwaspada, nak berjaga-jaga. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Siapa dia tahu? Kita orang beriman. Allah Ta'ala tak kata ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi. Ya ayyuhal nasara, wahai orang-orang Nasrani. Tak. Ya ayyuhal hunud, wahai orang-orang Hindu. Ya ayyuhal budhin, wahai orang-orang Buddha. Tak. Ya ayyuhal ladhina amanu. Kita, Allah panggil kita ni. Allah seru kita. Ayat ini dikhitabkan, yakni difokuskan, ditujukan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman semua. Qu, tengok dulu apa dia? Qu anfusakum, peliharalah, jagalah apa? Wahai orang-orang yang beriman, aku nak perintah, aku nak arah, aku nak suruh kamu semua, wahai orang-orang beriman sekalian, suruh apa? Peliharalah.
Qu anfusakum, pelihara akan diri kamu semua. Kita ni kena pakat jaga diri kita, bukan jaga diri kita saja. Lepas itu sambung daripada wa ahlikum, dan peliharalah, jagalah ahli keluarga kamu. Siapa dia ahli keluarga kita? Isteri kita, ataupun isteri kita. Dah kahwin dapat isteri, lepas tu dapat apa? Dapat anak. Lepas dapat anak perempuan kita kahwin dapat menantu, anak laki-laki kita kahwin dapat menantu perempuan. Lepas dah dapat menantu, lepas tu dapat apa pula? Dapat cucu pula. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman sekalian, qu anfusakum, peliharalah, jagalah baik-baik, jagalah sungguh-sungguh akan diri kamu semua, dan wa ahlikum, dan ahli keluargamu, termasuklah isteri-isterimu, termasuklah anak-anakmu, termasuklah menantu-menantumu, termasuklah cucu-cicitmu. Jaga daripada apa? Jaga daripada naran, daripada api neraka Allah. Bila Allah Ta'ala suruh kita jaga, ingat ni, bila Allah Ta'ala suruh kita jaga, kalau kita tak jaga, Allah suruh kita jaga. Kalau kita jaga dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita tak masuk neraka, kita tak dicampak ataupun tidak dihumbankan ke dalam api neraka. Sebaliknya, kalau kita tak jaga, Allah Ta'ala suruh kita semayang, kita tak semayang. Kita semayang dah suami isteri, alhamdulillah. Bagaimana dengan menantu-menantu kita yang kita bangga? Menantu kita seorang pensyarah, kita bangga menantu kita seorang ahli korporat, yang kita bangga menantu kita seorang jutawan, yang kita bangga menantu kita seorang doktor pakar, yang kita bangga menantu kita, anak kita seorang pengarah, yang kita bangga anak menantu kita pangkat besar-besar, yang kita syok menantu kita dan anak kita gaji besar-besar. Masya Allah. Agak-agak menantu kita hak laki-laki tu, hak kahwin dengan anak perempuan kita tu, agak-agak dia semayang, kata dia semayang. Masya Allah. Muhasabah. Cuba malam ni kita pakai bayang wajah-wajah anak perempuan kita yang telah berkahwin dengan menantu-menantu laki-laki kita. Bagaimana agak-agak corak, style, gaya kehidupan mereka. Coba apa? Allah suruh jaga kita dan jaga ahlikum, keluarga-keluarga kamu, ahli-ahli kamu. La ni sekarang ni kita doa ada lagi. Kita doa ada lagi atas muka bumi ni. Boleh juga sekali-sekala dok tegur, dok suruh anak menantu kita semayang, anak menantu kita tutup aurat, anak menantu kita buat ibadat, suruh ajak pujuk anak menantu kita mai kuliah-kuliah majlis ilmu, mai kita pakat-pakat bayangkan, kita pakat-pakat imagine, kita pakat-pakat andaikan, kalaulah seandainya celah-celah ni kita mati, kita meninggal dunia, agak-agak siapa nak tolong peringat ke anak menantu kita? Saya secara peribadi duduk seorang-seorang, duk fikir benda-benda tu, Masya Allah, takut apa? Takut lepas kita mati esok tak ada orang nak sanggup tolong peringat, tolong nasihat dekat anak-anak menantu kita. Kalau tak ada orang peringat kat mereka, takut mereka hanyut dengan arus kehidupan moden, sehingga mereka pun tak semayang, tak tutup aurat,
mai bulan Ramadan tak puasa, duk kira main handphone pagi petang siang malam, apa pun tak kira dah, apa pun tak mau ambil tahu dah, aktiviti di masjid pun tak pernah attend, tak pernah ikut, program-program kemasyarakatan di taman-taman tempat kediaman pun tak mau ambil tahu, hang-hang aku nafsi-nafsi. Masya Allah, layak atau tak layak dari ahli neraka? Na'udzubillahi min zalik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah diri kamu sendiri dan ahli keluarga kamu daripada siksaan api neraka. Dalam perkara ni kita kena tegas. Kadang-kadang ada setengah orang sampai dia tak berani langsung nak tegur anak dia. Tak berani langsung nak tegur anak dia, sedangkan dia seorang bapa, seorang ibu yang pernah mengandung anak dia, seorang bapa yang satu ketika dahulu membanting tulang 4 kerat mereka pagi petang siang malam cari rezeki untuk anak, nak bagi pelajaran ke anak-anak belajar percaya, Masya Allah, tapi style cara hidup tak melambangkan kehidupan keluarga Islam. Pak tak ni tegur lah. Pasal apa? Kalau pak tegur, subsidi bulanan sebulan 4,500 dia potong. Tu subsidi dia potong. Kadang-kadang kokok lah dia nak bank in kat pak dia sebulan 200 ke 300 ke, pakai selok ngayang tu ya. Tak ada apa dah. Pasal apa? Pak tegur pasal anak tak menutup aurat. Seorang hamba Allah di satu tempat, mak dia kerja bagus, pakai tudung bagus, terlibat dengan institusi agama. Bapa pun tu haji, mak pun pergi Mekah berulang alik. Ada 4 orang anak dara. Anak dara, Masya Allah, tak jaga langsung muruah mak dan ayah dia. Rambut, passion rambut, dah lah passion rambut, tukang color ni pula, color ni pula, hari ni rambut dia color coklat, minggu depan color orange, minggu depan balik sana pula merah campur orange. Masya Allah. Baju-baju yang dipakai, seluar-seluar yang dipakai, pakaian-pakaian yang menjolok mata. Kadang-kadang mak nasihat, ni jom nak pergi kenduri, bawa pergi kenduri rumah jiran, 4 orang anak semua pakai ragat-ragat. Masya Allah, tang mana nak tak muka mak, tang mana nak tak muka ayah. Kalaulah kuliah malam ni anak-anak muda kita pakai ramai-ramai, alangkah baiknya. Peringatan, sebab kadang-kadang anak-anak zaman moden ni tak mau dengar kata mak dia, dia macam-macam tak ambil tahu, macam tak ada perasaan kesian langsung kat ayah mak dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada apa? Daripada neraka. Sebab apa nak kena jaga? Sebab kalau tak jaga, masuk neraka. Sudah pasti seorang insan yang bergelar ayah, sudah pasti seorang insan yang bergelar ibu tak sanggup nak lihat anak dia dihumban dan dibakar dalam api neraka. Sebab siksaan dalam api neraka itu amat mengerikan, menakutkan dan amat dahsyat sekali. Tengok apa bahan bakaran dia. Waquduhan nas. Sama ayat tu. Waquduhan nas. Bahan bakaran dia, kayu bakaran api dia terdiri daripada nas, daripada manusia. Pernah kita tengok kayu api daripada manusia. Di dalam neraka nar esok ni, bahan bakaran waquduhan nas, bahan bakarannya ialah daripada manusia. Manusia mana? Sebahagian para mufassirun mengatakan manusia-manusia yang akan jadi kayu api di akhirat dalam neraka kelak ialah orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala. Wal sambung waquduhan nas wal
hijarah. Dan bahan bakaran nomor 2 yang akan jadi bahan bakaran unggun api yang menyala-nyala dalam neraka Jahannam ialah hijarah, batu batan. Batu batan daripada apa? Batu batan yang masa di dunia menjadi berhala-berhala yang diukir, dicipta bahan sembahan puak-puak musyrikin. Himpun di akhirat kelak akan jadi bahan bakaran di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pakcik-pakcik, tuan-tuan coba bayangkan, tengok betapa menggerunkan dan betapa menakutkan bakaran dalam neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Sambung lagi, Masya Allah, alaiha malaikatun, atasnya, yakni penjaga-penjaga pintu neraka itu terdiri pada malaikat. Terdiri pada apa? Malaikat-malaikat yang macam mana rupa mereka, yang macam mana keadaan mereka. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, yang bengis lagi kasar, yang bengis lagi bengis macam mana tak tahulah. Bayang wajah-wajah anak menantu dan cucu cicit kita. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita dan mereka semua daripada menjadi bahan pukulan siksaan malaikat-malaikat yang mana yang ghilazun shidadun, yang keras, yang bengis, yang sifat mereka sama. Tengok, la ya'sunallaha ma amarahum, apa yang Allah Ta'ala suruh mereka lakukan, la ya'sunallah, mereka tak pernah maksiat kepada Allah. Suruh buat, la ya'sunallaha amarahum ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat-malaikat yang sifat mereka ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum, itu mereka itu wa yaf'aluna ma, mereka itu akan lakukan apa sahaja yu'marun, yang diperintahkan oleh Allah ke atas mereka. Kalau Allah Ta'ala kata pukul, dia pukul. Kalau Allah Ta'ala kata rejam, dia rejam. Kalau Allah Ta'ala kata hantam, dia hantam. Kalau Allah Ta'ala kata hampuk, dia hampuk. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu para malaikat Allah yang ghilazun shidadun itu akan lakukan apa sahaja yang Allah perintah. Mereka tak melakukan maksiat, mereka tak melawan perintah Allah, terus on the spot mereka akan melakukan tindakan yang telah disuruh ataupun diperintah oleh Allah ke atas mereka. Insaflah wahai sidang muslimin, muslimat, abang-abang, bapa-bapa, adik-adik dan anak-anakku sekalian, kita balik kepada ayat kita, surah apa tadi? Surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu. Balik kepada ayat 7. Balik kepada surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Innal ladzina amanu. Tadi innal ladzina kafaru. Ayat 7, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tengok rangkaian ayat tu. Dia bagi siaqul ayat, rangkaian itu bukan takat mengaku beriman saja. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, mesti disertakan dengan amal-amal saleh. Dan mengaku beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amalan salihat,
Tuan-tuan tengok perkataan atau kalimah salihat. Innal ladina amanu wa amilus salihah ataupun wa amilus salihat. Dua perkataan tu. Innal ladina amanu wa amilus salihah ataupun innal ladina amanu wa amilus salihat. Salihat maknanya kena buat amalan soleh yang banyak. Kalau salihah mufrad, singular, satu saja. Semayang saja, puasa dah, zakat dah, haji dan umrah tak mau buat. Sebab dia apa? Salihah. Tapi kalau orang yang salihat, semayang fardu buat, sunat qabliyah buat, sunat ba'diyah buat, tahajud buat, witir buat, sekali-sekala tasbih buat, pagi-pagi toto ni jangan tinggal solat sunat duha, Masya Allah, wa amilus salihat. Main mengaji pula, dengar kuliah pula, insya Allah 8.30 saya berhenti. Dia kalau dia berhenti terus ni lagi, dia jadi tak apa, tak lajak dah. Okey ha? Saya minta izin. Boleh ha? Okey, 5 minit, 10 minit kita je. Tu. Semayang, alhamdulillah 5 waktu tak pernah tinggal dah. Hak dulu masa muda-muda dulu tinggal, dah qada dah, alhamdulillah. Celah-celah tu bangun malam pula, balik dah kuliah lepas ba'diyah isya dah balik dah sehari nak tidur pula, ambil wuduk pula, semayang sunat witir pula, alhamdulillah wa amilus salihat. Esok pagi pula hari Sabtu kebetulan ada kuliah dalam mai dengan kuliah tabung gerak jalan depan dia, bubuh duit dalam tabung pula, Masya Allah wa amilus salihat. Celah-celah tu Isnin Khamis puasa pula, 13, 14, 15 ayyamul abiyad, hari-hari putih puasa sunat lagi. Masya Allah, dengar sana ada anak yatim, pitolong anak yatim. Dengar sana pula ibu tunggal yang susah, pitolong ibu tunggal. Hantar beras, hantar gula, hantar keperluan-keperluan asasi. Masya Allah, dengar waduk petik derma untuk umat Islam di Palestin yang sedang berada dalam musim kesejukan. Sejuk di sana bukan macam sejuk di kita, sejuk sungguh-sungguh. Masya Allah, bagi pula sumbangan kepada aman Palestin. Bantu pula innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman yang melakukan amal-amal soleh itu, macam mana kedudukan mereka? Ulaika hum khairul bariyah. Itu beza tau. Hak atas tadi ayat 6, ulaika hum syarrul bariyah. Hak ni kita kadang-kadang tertukar. Orang beriman khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tak cukup wa amilus salihati, dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Allah klaim, Allah isytiharkan, Allah menyatakan dengan terang di sini, ulaika, mereka itu semua. Siapakah mereka itu semua? Orang-orang yang beriman yang telah melakukan amal-amal soleh itu, hum khairul bariyah. Mereka itu semua dianggap, dikira sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Kalau kita telah diklaim oleh Allah sebagai sebaik-baik manusia, bagaimana keadaan kita di akhirat nanti? Berhijrah kepada ayat yang seterusnya. Selak muka surat yang ke-599, ayat terakhir untuk malam ini. Jazaohum, balasan jaza. Jaza apa dia? Balasan hum untuk mereka. Siapa dia mereka? Orang beriman yang melakukan amal soleh itu, ulaika hum inda rabbihim jannatu adnin. Di sisi Tuhan mereka Allah sediakan untuk orang beriman yang manusia itu ialah syurga adn. Syurga itu macam mana? Tajri min tahtihal anhar. Syurga tempat kediaman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam syurga. Masya Allah, Allah Ta'ala membayangkan keindahan syurga.
Dalam ayat ni Allah Ta'ala beritahu dalam syurga ada apa? Ada sungai. Memang naluri manusia ni dia suka kepada air. Air mengalir, air yang terjun. Di negara Arab dia panggil syalalat. Nak jumpa tempat air terjun bukan senang. Kalau ibu bapa pernah pergi berjalan di Mesir, negeri Al-Imam Syafi'i, negeri Nabi Musa AS, padang pasir. Tiba-tiba diketemu ibu-bapa ni, tengah-tengah padang pasir ada syalalat, ada air terjun. Masya Allah, tu Arab punya pakat pi. Sebab apa? Sebab memang naluri manusia suka sungai. Ada orang kalau dia nak beli tanah, dia nak tanam pokok durian ke, dia nak buat dusun ke, dia cari tanah yang ada apa? Ada sungai, batu-batu yang mengalir, Masya Allah, tajri min tahtil anharu. Mereka itu akan berada di dalam syurga yang mengalir di dalamnya itu sungai-sungai. Lama mana orang beriman dan amal soleh nak duduk dalam syurga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Moga-moga syurga yang disebut oleh Allah dalam ayat ini menjadi milik kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Bukan kita saja, nak kita duduk dengan anak-anak kita, nak menantu-menantu kita, cucu cicit kita yang ramai-ramai tu, yang comel-comel tu, seboleh-bolehnya semua duduk dengan kita di dalam syurga insya-Allah. Khalidina fiha abada. Akhir sekali, radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah redha terhadap mereka. Allah redha terhadap apa? Mereka tu, mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Allahumma inna nas'aluka. Bulan Ramadan kita baca doa ni, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kena minta kalau kita nak duduk dalam syurga. Allahumma inna, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami nas'aluka, meminta, memohon kepadamu, ridhaka, akan redamu, wal jannah, radhiyallahu anhum. Allah redha terhadap mereka. Mereka mana? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Waradu anhu. Mereka pula redha terhadap Allah. Mula Allah Ta'ala redha kat kita. Lepas itu kita apa? Kita pun redha ke Allah, seronok, suka, sebab syurga yang kita impikan sudah menjadi milik kita. Dzalika liman khasya rabbah. Dzalika, sekali lagi Allah Ta'ala mendatangkan ismul isyarah. Sekali lagi Allah Ta'ala mengisyaratkan zalika, yang demikian itu. Yang demikian apa pula? Yang demikian itu syurga. Yang demikian itu mendapat keredaan Allah. Yang demikian itu mereka pun redha terhadap Allah. Untuk siapa semua itu? Liman khasyiya rabbah. Untuk orang yang mempunyai rasa khasyah, gerun ataupun takut ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu kita berdoa, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami semua di kalangan hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah. Syarat nak dapat semua itu kena jadi apa? Kena jadi liman khasyiya rabbah, bagi orang yang benar-benar khasyah, gerun dan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam arti kata ketakwaan yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Maka jannatu adnin akan menjadi milik kita semua di akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
berkat kesabaran ibu-ibu dan bapa-bapa malam ni, kita sudah sampai ke destinasi terakhir. Kita jangan lupa, saya pesan kat diri saya, oh sekalian, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pakat-pakat jagalah masing-masing, pakat-pakat jagalah diri masing-masing, dan jagalah keluarga, isteri, anak-anak daripada disiksa, dibakar, dihomban, dicampak ke dalam api neraka. Akhir sekali, kalau kita nak syurga adn yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dalam keadaan Allah redha kehadiran kita, kita redha untuk bertemu Allah dalam syurga. Untuk siapa? Liman khasyiya rabbah, untuk orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu semua kepada Allah haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada. Fear Allah wherever you are. Takutlah kamu semua kepada Allah di mana-mana sahaja kamu berada. Niscaya syurga akan menjadi milik kita bersama. Jadi akhir kata, sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi bagi ibu-ibu, bapa-bapa yang ingin mendapatkan takwim ataupun kalender tahun 2022, bolehlah mendapatkannya di luar sana. Nak ambil banyak mana, silakanlah ambil banyak mana yang tuan-tuan nak ambil. Tolong saya, tolong agama Allah, sebar-sebarkan ia kepada rakan-rakan, teman-teman, saudara-saudara dan adik-beradik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini, hamba-hambamu yang banyak dosa ini memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Maka Engkau ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami yang banyak ini, dosa-dosa ayah-ayah dan ibu-ibu kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu, dosa-dosa guru-guru kami, cikgu-cikgu kami, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah kami, tuan-tuan guru kami yang mendidik, mengajar, mentarbiah dan mengasuh kami ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa isteri-isteri kami, dosa-dosa kesemua anak-anak menantu kami, dosa-dosa adik-adik dan jiran-jiran serta sanak saudara kami, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja mereka berada ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Engkau berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu kepada kaum kami, sanak saudara kami, adik-adik kami, teman-teman kami, rakan-rakan kami, kawan-kawan kami yang sudah pun beragama Islam, dan teman-teman, rakan-rakan, kawan-kawan kami yang belum lagi menganut agama Islam ini ya Allah. Berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu kepada mereka ya Allah, supaya mereka juga mahu menerima agama yang Engkau katakan inna dina indallahil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kekuatan dan semangat kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Ridwaniyah ini untuk mengatur dan menyusun program-program untuk kemanfaatan seluruh anak-anak qaryah di sini ya Allah. Anugerahkanlah kesabaran kepada mereka dalam mentadbir masjid dan mengurus masyarakat di sini ya Allah. Anugerahkanlah juga ganjaran pahala yang besar untuk mereka semua ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.